rezeki kan orang kata. Dalam prestasi dalam pilihan tu macam dia taklah pandai mana, tapi cuma macam ni orang kata dia punya rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Nur Family. Jadi kepada semua subscriber yang tengah tengok sekarang ni, semoga sentiasa berada di dalam rahmat Allah dan sentiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau korang perasan dalam konten kita orang selalu buat konten sinematik, interview, feedback peserta daurah dan juga menunjukkan keseharian santri kat sini. Jadi kali ni kita orang akan membawakan sedikit kelainan, sikit lah. Kita orang buat podcast yang dinamakan Sembang Santri. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom saya perkenalkan panel kita pada malam ni. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi boleh bagi sedikit pengenalan, nama, asal mana, dah berapa lama mengaji dekat Mahat kita, and dekat sini ambil apa je. Okay, sila. Okay. Nama yang diberi Hassan Mustafa bin Hafil. Okay, asal daripada Negeri Sembilan. Lepas tu dah sini ambil Ikdat lah. Ikdat? Dulu masa mula-mula masuk terus Ikdat lah gitu. Taklah ambil tahfiz. Lepas tu sekarang dah Alhamdulillah dah 5 ke 6 tahun ke kat sini. Dah Alhamdulillah dah tafakuh dah. Alhamdulillah. Lepas tu dah nak habis lah. Setahun setengah lagi kot, lebih kurang. 2 tahun macam tu. Jadi macam mana boleh tergerak, kita lari topik sikit, macam mana boleh tergerak nak masuk pondok? Okay. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang dekat luar sana lepas UPSR mesti terfikir, kau nak masuk maktab mana, kau nak masuk MRSM mana, kau nak masuk high school mana. Dan habis SPM, nak masuk universiti mana, nak masuk college mana, nak masuk IPT mana, IPTA, yang dalam negeri ke luar negeri. Jadi macam mana entah boleh tergerak nak masuk Mahat, sedangkan dekat luar tu banyak lagi pilihan lain selain daripada Mahat. Tapi pilihan yang minoriti ni juga yang dipilih. Kenapa? Okay. Sah ke soalan? Lebih kurang Okay. Sebab terfikir nak masuk Mahat kan. Macam mana? Cerita daripada sekolah rendah ni. Jangan. Bagi yang ikutlah. Ikutlah. Yang masuk Mahat ni masuk Mahat ni. Okay, kalau Mahat ni macam mana boleh terfikir masuk Mahat ni? Sebab okay, dulu Ana ada seorang abang. Sekarang ada abang lagi lah. Masih ada Alhamdulillah. Okay, agak lain tapi tak apa. Okay. Sekarang Alhamdulillah abang Ana dah habis. Okay, lepas tu starting point rasa nak masuk Mahat ni, start abang Ana punya interview. Interview. Time tu Ana dengar cerita interview time tu dalam 200 orang. Itu ramai. Okay, jadi yang menarik perhatian Ana masa tu, time abang Ana time kita orang satu keluarga datang sini, dekat Bagau, ada beberapa santri datang, diorang istiqbal. Istiqbal Jadi, kita orang. mesti diorang tertanya, istiqbal tu apa sebenarnya? Saya jawab. Okay. Sila. Okay. Istiqbal tu apa macam ni nak cakap? Istiqbal tu yang jenis adalah salah biasa kalau ada majlis-majlis besar ataupun ada program apa je lah macam interview tu, ada yang dinamakan khidmat istiqbal. Khidmat macam sambut-sambut tetamu. Dia macam bila tetamu datang nanti dia macam Assalamualaikum makcik, tu dia macam tolong. Kalau yang pernah datang daurah, insya-Allah pernah nampak yang tolong angkat beg. Itulah namakan istiqbal. Itu. Okey, jadi teruskan macam mana? Kenapa dengan istiqbal tu? Macam sebab tadi cerita pasal terdetik macam nak masuk Mahat ni lah. Kita kecilkan skop masuk Mahat ni. Jadi macam mana dengan istiqbal tu boleh terdetik masuk Mahat ni? Okey. Sebab sebelum tu Ana ada beberapa Mahat jugalah nak masuk. Tapi dalam banyak-banyak tu, kita bukan nak memburukkan lah, tapi ada kat sini lain daripada Mahat yang dah pernah masuk tu. Ada yang nama istiqbal tu. Istiqbal tu macam sangat menarik perhatian lah gitu. Bila masuk tu macam tenang gitu. Itu. Gara-gara istiqbal. Gara-gara istiqbal. Faham? Okey.
Jadi itulah sedikit pengenalan kan. Okey. Topik podcast kita pada kali ini adalah prestasi santri di dalam peperiksaan adalah usaha ataupun luck. Okey, ataupun bahasa mudahnya tuah lah, tuah. Okey. Jadi bagi pendapat anda macam mana? Dalam prestasi imtihan. Peperiksaan. Prestasi imtihan. Okey. Kalau dalam prestasi imtihan tu luck ke usaha? Kalau ikut pendapat Ana, pendapat peribadi lah. Luck lah, luck. Tapi cuma perkataan luck tu Ana tukar jadi rezeki gitu. Rezeki dia Okey. Rezeki lah, bukan luck lah kita. bukan luck. Okey. Kita bagi sedap sikit lah bunyi dia. Baik. Tu. Okey, teruskan. Okey. Macam apa? Ana ada beberapa orang kawan yang nampak dia punya rezeki kan orang kata dalam prestasi dalam imtihan tu. Macam dia taklah pandai mana, tapi cuma macam ni orang kata dia punya rezeki tu memang masya-Allah lah gitu. Terutamanya masa imtihan. Okey, contoh kan, ada seorang kawan ni, dia jenis kalau masuk kelas tu macam bilik tidur. Gitu. Kita pergi bilik tidur buat apa? Untuk tidur kan. Untuk tidur. Jadi dia masuk tidur gitu. Okey. Tapi adalah dia bangun-bangun kat. Nasib nasib. Gitu. Insomnia. Lebih kurang. Susah tidur. Susah tidur. Dia ni masuk kelas senang tidur gitu. Ayolah, kalau dia terjaga-terjaga kena insomnia tu. Lebih kurang. Okey, lepas tu dia jenis masuk kelas tidur. Suka nak halau. Gitu. Tapi tak selalu lah. Okey. Yang penting dia ngantuk lah dalam kelas. Okey. Lepas tu kalau ikut kita punya logik kan, orang masuk kelas tidur dapat apa? Faham. Dapat apa? Lepas tu okey, itu dia punya kelas harian macam biasa tau. Okey, ni kita cerita time imtihan pula. Time imtihan orang duk muzakarah, duk apa? Study gila-gila sampai pukul berapa pagi, kadang tak tidur kan. Dia macam dalam study group tu dia macam dengar, lepas tu macam senggut-senggut kan. Lepas tu dia macam aku ngantuk nak tidur lah. Kat situ kat dia tidur. Dia tidur. Lepas tu kita yang duk struggle ni, esok tanya jawab ni kan, tanya jawab imtihan tu, apa macam time jawab tu struggle lah. Struggle mikir apa semua. Lepas tu tengok dia macam tu relax lepas tu bila dah habis, ada jawapan yang dia dapat, ada jawapan yang kita lupa. Padahal kita dah struggle gila lah malam tu. Itulah cerita dia. Ni atas pengalaman diri sendiri lah. Jadi nak cakap, jadi statementnya, prestasi santri ataupun prestasi pelajar dalam peperiksaan tu adalah luck ataupun apa tadi? Rezeki. Okey, faham? Ya, sikit jadi kat situ nampak macam kita usaha, bukanlah maksudnya tak usaha langsung. Macam kalau kita usaha mana pun, kalau rezeki kita tu je lah. Itu. Itulah. Itu pendapat diri saya sendiri lah. Kalau orang lain tak tahu. Kalau awak macam ni? Kalau Anta macam ni? Okey, kalau ikut pendapat Ana, kita MC kita balik kena tanya. Tapi tak apa. Okey. Jadi tajuk prestasi santri dalam peperiksaan adalah tuah ataupun usaha. Jadi bagi pengalaman peribadi Ana tadi, pengalaman peribadi Anta. Jadi Ana daripada halaqah 1 tu ada seorang kawan memang waktu nak dekat imtihan ataupun orang kata study week tu, memang kita orang study juga, tapi kita orang paling pun limit kita orang sampai 11.30 sampai 12 sebab kita orang tak berani lambat-lambat sebab takut nanti susah nak bangun tahajud. InsyaAllah. Jadi tahajud. tak memang wajib kan. Kalau tak wajib tak ada. Faham. Kalau tak okey. Jadi kita orang kena macam tidur awal sebab nak join tahajud kan. Takut nanti tak larat nak bangun. Tapi ada seorang member ni dah lah tidur lambat lagi daripada kita orang. Kita orang habis dalam kurang 11.30 12 macam tu. Dia
Pukul 12 tu dia macam masih santai lagi. Kita orang mungkin dalam pukul 10, setengah, 10.45, 11 dah nak dekat habis kita dah start barai, dah start pancit kan. Tapi dia pukul 12 tu dia masih santai. Sebab dia habis pukul apa? Dalam 1:30 nak dekat pukul 2 macam tu. Memang dia seorang-seorang ke dekat kelas. Macam seorang-seorang ke solo player. Macam seorang study, tak apa dia study kan, tak tahu. Jadi bila itu waktu study week lah. Jadi bila exam halaqah pertama, kelas pertama, dia nampak dia perform, cuma masih di atas par biasa lah. Okay. Maksudnya bukan atas-atas lah. Belum atas-atas lagi lah. Jadi sebab tak tahajud tu. tak, dia itu biasa dia. Dia study lambat dan dia masuk tahajud. Memang susah lah nak dengar nama dia kena umum gaib tu susah lah. Faham? Okay. Jadi kalau diteruskan lagi, waktu halaqah 2, kelas kedua tu dah nampak dia semakin improve lah. Semakin santai membantai kawan-kawan di bawah. Faham? Jadi dia semakin improve sebab tapi waktu walau bagaimanapun form 1 pula. Halaqah 1, halaqah 2 dia masih belum nombor 1. Tapi bila dekat halaqah 3 dia adalah first ikhwan yang dapat nombor 1. Sebab kalau tak halaqah 1, halaqah 2 yang dapat tu akhwat. Tapi disebabkan waktu halaqah 3 tu dia baru dapat nombor 1. Sebab apa? Bagi Ana sebab dia punya hard work. Tapi hard work dia tu memang nampak dekat halaqah 1 je. Halaqah 2, halaqah 3 dia macam sesantai sikit lah. Santai dia, tak ada struggle sangat. Study tapi santai. Dia dah tak se-struggle halaqah 1. Mungkin tak tahu lah, mungkin sebab kekuatan dia. Ya, sebab dia pun seorang penghafal Quran kan. Jadi penghafal Quran ni orang kata bila kau dah hafal Quran, kau akan auto dapat futuh. Futuh. Yang nombor 1 ni memang Hafiz lah. Hafiz lah. Syahadah kat Mahat ni lagi. Masya Allah lah, Masya Allah. Jadi kalau cakap syahadah dekat Mahat ni memang tak ramai kan. So mesti dah dapat sikit kan. Sama balik. Jadi kita orang macam kagum lah dengan seorang ni. Okay. Tu je lah kot daripada pandangan anda. Aduh. Masya Allah. Jadi seru. Ya tu. Jadi macam mana kalau kita terus bungkus kita punya perbincangan kita malam ni? Bungkus. Sebab kalau tak kita macam makin menjela-jela takut nanti kelain lah. Okay. Jadi rumusan bagi anda memang apa? Prestasi santri ataupun prestasi pelajar dalam exam tu adalah luck. Tu bagi anda. Memang Tapi kalau kita cakap lah kan, jadi macam takut istidraj pula kan. Faham. Nanti kan okay. buat apa-apa, buat dosa pandai. Bukan macam tu masalah. Ini khusus untuk beberapa kawan-kawan yang anda nampak, yang anda kata luck tu, yang anda kata ada rezeki tu. Kebanyakan daripada orang ni jenis kuat hikmat tau. Khidmat gitu. Jadi maksudnya diorang dapat luck ataupun diorang dapat rezeki diorang daripada jalur hikmat. So diorang hikmat, banyak hikmat. Dia hikmat dan belajar. Tapi macam tu lah. Mungkin disebabkan hikmat tu dalam kelas mungkin. Kau memang dia jenis macam tu, tak tahu lah. Faham. Jadi boleh dikatakan dia dapat dalam kelas, bukan dia tidur daripada awal sampai habis kan. Macam ada kat dia bangun-bangun. Mungkin disebabkan dengan sedikit masa yang dia bangun-bangun tu dia dah dapat keseluruhan. Macam kelas sejam setengah kan, dia tidur sejam, dia bangun hanya setengah jam, pun dah cukup memaksimalkan masa dia dalam kelas. Faham? Okay. Jadi memang anda still berpegang teguh dengan pendapat yang mengatakan santri dalam exam perform sebab apa? Sebab rezeki dia. Macam tu. Kan anda kata tadi hikmat kan. Astizah kat sini pun saya cakap macam ni. Kita belajar tu bukan belajar saja. Kita belajar tu bukan untuk imtihan. Gitu. Faham. Kita belajar tu untuk
dekatkan diri dengan Allah apa semua. Lepas tu dapat barakah. Mungkin disebabkan santri yang hikmat tu, yang anda kata dapat rezeki tu, rezeki dia curah-curah. Mungkin disebabkan dia hikmat, dia dapat barakah daripada Astizah. Dia hikmat Astizah masak ke apa ke, Astizah suruh ni dia buat. Ustaz-ustaz suruh ni dia buat. Jadi sebabkan tu mungkin ustaz-ustaz dia doakan dia. Entahlah. Faham. Jadi yang kita kejar tu sebenarnya bukan kalau pandai saja tapi tak ada berkat. Entahlah. Jadi inti dia berkat dulu kan. Berkat dulu. Berkat dulu, faham? Berkat dulu, baru selebihnya Allah yang punya urusan. Itu. Jadi lagipun kalau kita belajar banyak ilmu tapi tak ada berkat, lepas tu markah tinggi kan, dia hanya kat nombor. Faham. Tapi tak jadi dekat Maksudnya, tapi statement tu boleh mendatangkan kontroversi. Nanti orang cakap, oh macam tu kita khidmat je lah, tak payah belajar. Kita angkat sampah je, kita sapu je sampah dekat Mahat ni, nanti kelas masuk setengah jam pun dah boleh pandai. Okay. Macam mana? Dia kena faham konsep. Dia bukan disebabkan okay, macam tu baik aku khidmat je, tak payah ni. Dia bukan macam tu. Kita belajar, dalam masa belajar tu pun kita khidmat juga. Macam tu. Faham tak? Faham. Ana memang faham je, takut orang viewers yang salah faham. Macam ni nak terang. Macam ni nak terang. Inti dia bagi Ana kan, inti dia kita terang macam mana sekalipun dekat dunia luar tentang macam mana kita dekat dalam ni. Hanya santri yang mengenal santri. Macam tu lah. Kan? Jadi macam bukan kita nak cakap korang tak mampu faham kita orang. Maksudnya cuma yalah, macam tu lah. Mesti korang pun macam masih tertanya-tanya, kenapa? Apa kaitannya? Tolong ustaz, tolong ahli keluarga ustaz, macam tolong anak-anak ustaz ke, jaga anak-anak ustaz. Tiba-tiba boleh pandai dalam kelas. Apa kaitannya kan? Sebab tu lah. Sebab kita mengejar berkat lebih daripada mengejar ilmu. Tapi bukan nak cakap kita tak ada kejar ilmu langsung. Ada. Dia macam sama-sama naik. Macam tu. Dia kalau kita tak dapat ilmu pun, tapi disebabkan kita kita punya ilmu berkat. InsyaAllah kalau Allah tak balas dekat dunia, Allah akan balas kat akhirat sana. Keren. Okey. Jadi ada apa lagi tambahan? Tu je kot. Harap kawan-kawan atau saudara-saudara yang kat luar boleh faham lah itu. Sebab kami boleh cerita benda ni sampai macam boleh sampai sini je. Nak terangkan lebih tu susah. Dia kena rasa sendiri. Betul. Itu. Tak faham sangat, masuk ke? Masuk. Nanti kita bagi nombor dekat bawah. Nanti kita daftar kan lah. Kalau nak kita daftar kan, tulis dekat komen. Settle masalah. Pejabat tu buka hari Ahad tutup. Ahad. Tapi waktu pejabat dia macam adalah dekat situ. Dia tulis dekat pejabat. Kita pun tak ingat sangat. Okay. So kalau daripada pandangan Ana pula, memang sebenarnya usaha lah yang menentukan prestasi santri tu dalam. Bukan nak menolak bahawa, nak mengatakan bahawa hikmat ataupun keberkatan ni tak langsung tak ada efek langsung. Ada efek. Cuma bagi Ana, kalau kau lebihkan lagi usaha, lebih lagi apa yang akan dapat. Contoh kita bagi contoh macam pengalaman yang Ana dapat tadi tu. Macam cuba bayangkan kalau dia tak se-hard work tu, dia takkan mampu dapat. Dia sebab apa dia punya hard work tu hanya dekat kelas pertama. Sebab dekat kelas pertama ni kita orang bahasa tau. Lebih tekankan bahasa. Jadi bila kita faham konsep bahasa tu, apa-apa yang ada berkaitan dengan bahasa tu mesti akan mudah kan. Jadi tu apa yang Ana nampak daripada dia. So strategi dia susah dulu sekarang. Nanti aku dah naik kelas, aku dah naik tingkatan, aku dah santai sikit. Sebab apa? Sebab aku dah struggle sekarang. Jadi memang dia membuktikan kata-kata berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersusah-susah kemudian. Nah, gitu. Sebab apa? Sebab itu konsep dia. Apa-apa pun kita susah dulu sekarang, kita senang nanti.
kita susah dekat dunia ni, nanti Allah bagi kita kat sana. Kalau Allah tak balas kita kat sini, itu jaminannya Allah akan bagi kat sana. Jadi itu saja podcast kita pada kali ini. Jadi jazakumullah khairan jazak kepada Hasan sebab sanggup spend time untuk buat podcast kita pada kali ini. Jadi kalau yang tengah tengok ni masih tak subscribe, sebab podcast ni akan ada episod. Mungkin sebelah saya lepas ni mungkin bukan Hasan lah, mungkin orang lain, mungkin daripada Tafiz pula ke. Kita akan tengok nanti. So apa-apa pun, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.